Negara ini lebih dikenali dengan kemakmuran hasil minyaknya. Tapi, ia turut menyimpan sejarah kegemilangan Kesultanan Islam yang berkesinambungan sejak kurun ke-14 lagi. Empayar Kesultanan Melayu Brunei yang ketika itu dikenali sebagai Poli atau Poni di kalangan orang Cina, melangkaui Borneo dan Filipina. Dan Sultan pertama Brunei ketika itu, Awang Alak Betatar, memeluk Islam di hadapan seorang muballigh Arab yang bernama Syarif Ali. Sejarah kemudiannya mencatatkan bagaimana Syarif Ali kemudiannya ditabalkan sebagai Sultan Brunei yang ketiga. Teruskan bersama Jak Rasul mengungkap kembali sejarah kedatangan Islam di bumi bertuah. Islam tiba di bumi bertuah Brunei seawal kurun ke-7 Masehi lagi. Dan kini Islam berkembang pesat di negara Melayu Islam Beraja ini. Awang Alak Betatar memulakan tradisi Melayu Islam Beraja yang menjadikan falsafah Islam dan budaya Melayu sebagai landasan pemerintahannya. Baginda Raja Brunei pertama memeluk Islam dengan gelaran Paduka Sri Sultan Muhammad Shah setelah kekuasaan Majapahit ke atas Brunei berangsur lemah berikutan kematian Patih Arya Gajah Mada pada 1364. Berkahwin dengan puteri Sultan Johor, Sultan Iskandar Shah Tumasik, rekod sejarah Cina menyebut nama Islam Awang Alak Betatar dengan Maha Mosya. Sultan Muhammad Shah mangkat pada tahun 1402 dengan meninggalkan asas Kesultanan Islam yang berkesinambungan hingga ke hari ini. Sultan Brunei pertama itu diislamkan oleh Syarif Ali. Ternyata Syarif Ali mempunyai karisma yang tersendiri kerana pedagang dan muballigh Arab terdahulu gagal menarik mana-mana raja Brunei memeluk Islam. Baginda adalah pendakwah Arab dari Taif, berketurunan Ahlul Bait yang bersambung nasab dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui cucu baginda Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Masyarakat Brunei terkenal dengan sikap menghormati dan kasihkan ulama. Dan ia terbukti apabila Syarif Ali yang mengislamkan Sultan Muhammad Shah dikahwinkan dengan puteri baginda dan dilantik sebagai Sultan Brunei atas permintaan pembesar dan penduduk Brunei sendiri. Terkenal dengan gelaran Sultan Berkat, Syarif Ali menaiki tahta pada tahun 1425 sebagai Sultan Brunei ketiga. Dan baginda adalah Sultan pertama yang membangunkan masjid dan melaksanakan hukum Islam dalam pentadbiran negara. Sehinggalah baginda mangkat pada 1432, Brunei meneruskan usaha penyebaran Islam di rantau ini. Bahan sejarah yang ditemui di sini mengukuhkan lagi sejarah pengislaman negara ini. Tempat ini bermakna bukan saja bagi penduduk tempatan, malah bagi masyarakat Islam secara keseluruhannya. Kerana di sini ditemui batu bersurat yang dipercayai antara terawal ditemui di Brunei dan padanya tercatat salasilah Kesultanan Melayu negeri ini. Inilah batu bersurat atau batu tarsilah yang dimaksudkan. Catatannya menggunakan bahasa Melayu berhuruf Arab. Sedikit sebanyak ia membuktikan hubungan orang Arab yang memperkenalkan Islam serta huruf Arab dalam penulisan di kalangan masyarakat Melayu. Ia juga mencatatkan bahawa Sultan Muhammad Shah adalah pendiri Kesultanan Islam yang mendukung syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turut dicatatkan bahawa Syarif Ali menjadi Sultan Brunei dengan gelaran Sultan Berkat, melaksanakan hukum Islam dalam pemerintahannya serta mendirikan masjid dan mengarahkan pembinaan Kota Batu. Penemuan sampah tapak ekologi di Kota Batu, sebuah kawasan penampilan sungai di 1000 tahun ini membuktikan Kota Batu satu ketika dulu adalah sebuah penempatan. Dan ini berdasarkan pada pertemuan serpihan tembikar dan bahan-bahan asas lain yang sering digunakan oleh orang Melayu kala. Daerah ini
diyakini pernah berperanan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Brunei satu masa dulu. Ia juga turut berfungsi sebagai pusat perdagangan utama rantau ini. Semasa zaman Sultan Syarif Ali, dipercayai di kawasan Kota Batu inilah baginda membina sebuah masjid besar yang berbumbung 7 lapis. Dalam sejarah Brunei, tidak dijelaskan mereka bentuk masjid itu. Tetapi catatan Spanyol bertarikh 1578 menyatakan Bandar Brunei mempunyai sebuah masjid yang sungguh indah, amat besar dan seluruh bangunannya dipenuhi ukiran dan berwarna keemasan. Tingginya 5 tingkat dan dibina daripada kayu hitam. Sayangnya, bangunan masjid itu telah dimusnahkan oleh Spanyol ketika mereka menyerang Kota Batu pada tahun 1578. Hari ini, kesan yang ditemui menjadi bukti daerah Kota Batu ini amat penting dalam sejarah negara Brunei Darussalam. Ini adalah sebahagian daripada artefak yang kita jumpai di Kota Batu. Yang ini menunjukkan artefak tembikar daripada China. Yang ini tembikar yang kita namakan biru putih ataupun blue and white dan bertarikh Ming Dynasty. Tembikar-tembikar ini banyak kita ketemui di tapak Kota Batu. Dan tembikar ini bertarikh abad ke-15, 16 Masihi. Dan tembikar ini bersamaan pertarikannya dengan pemerintahan zaman Sultan Bolkiah, iaitu zaman kegemilangan Kota Batu. Inilah makam Sultan Bolkiah, Sultan Brunei kelima yang memegang tampuk pemerintahan Brunei selama 39 tahun bermula tahun 1485. Baginda dikatakan mempunyai kebolehan yang sukar ditandingi dalam mengatur strategi pemerintahan serta amat bijaksana dalam penyebaran Islam di wilayahnya. Baginda turut dikenali sebagai pembina empayar Brunei. Semasa pemerintahan baginda, Brunei telah berkembang. Penguasaan Brunei telah berkembang bukan sahaja di Kepulauan Borneo, malahan hampir keseluruhan Filipina, Sulu dan malahan sehingga Kepulauan Luzon. Baginda telah menyebarkan penguasaan Brunei. Menurut kurator sejarah Museum Brunei Awang Haji Muhammad, dasar penaklukan yang dijalankan oleh Baginda Sultan Bolkiah dengan sendirinya meluaskan penyebaran Islam ke tempat-tempat yang ditaklukinya. Baginda mengislamkan negeri-negeri lain serta diaturkan ulama sebagai pemimpin. Negeri yang sudah menerima Islam disusun pelaksanaan syariatnya serta diperkukuhkan lagi dakwah Islamiah. Kita percaya bahawa dengan adanya kepercayaan yang kokoh dalam masyarakat Brunei yang beragama Islam, tentunya penyebaran itu akan semakin meluas dan penyebaran ini akan lebih tambahnya giat dilakukan dengan adanya kekuasaan wilayah-wilayah Brunei yang semakin meluas. Perluasan pengaruh tidak semestinya dilakukan secara kekerasan dan pertumpahan darah. Malah cara perundingan, perkahwinan serta kerelaan hati hasil usaha dakwah yang disampaikan secara bijaksana adalah lebih berkesan. Dan kita percaya dalam penyebaran itu tidak ada paksaan. Jadi secara diplomasi penyebaran itu disebarkan, ajaran Islam itu disebarkan dan penduduk setempat juga akan menerima dengan senang hati. Masjid ini antara yang paling indah di Asia Tenggara. Didasmikan pada 1958, Masjid Omar Ali Saifuddin dibangunkan sebagai kesinambungan
kepada usaha Sultan Brunei terdahulu yang amat prihatin terhadap perkembangan Islam. Penyebaran Islam dan perkembangannya di Brunei berlaku selewat-lewatnya pada kurun ke-14. Namun penemuan inskripsi dan bahan arkeologi membayangkan Islam tiba di Brunei lebih awal daripada itu. Islam yang dianuti oleh 80% penduduk Brunei adalah hasil tradisi usaha sama ulama dan umara yang ikhlas memperjuangkan Islam. Sultan-sultannya membuktikan Islam bukan hanya suatu aliran kepercayaan semata-mata, tetapi juga menjadi panduan melaksanakan cara hidup bernegara. Sultan Omar Ali Saifuddin bertanggungjawab mengasaskan masjid yang indah ini. Malahan, baginda sendiri melakarkan reka bentuk mimbar ini. Sejarah Brunei mencatatkan, dalam menegakkan syiar dan syariat, para sultannya yang memerintah memainkan peranan penting. Dengan restu dan pelibatan para sultanlah ulama dapat menyebarluaskan Islam. Hakikat ini diakui sendiri oleh imam ini yang menyaksikan perkembangan Islam di negaranya. Masa itu terbinalah sewaktu pemerintahan baginda sebuah masjid yang terindah di Asia yang tersergam sekarang ini, yaitu dikatakan atau dinamakan bersempena dengan nama baginda Masjid Omar Ali Saifuddin. Dan semasa pemerintahan baginda lah boleh dikatakan syiar Islam begitu pesat membangun, sehinggalah kepada pemerintahan Sultan sekarang ini, iaitu pemerintahan anak-anak baginda, iaitu Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzuddin Wadaulah. Hari ini, Islam terus mencorakkan kehidupan di negara Brunei yang tinggi taraf hidupnya. Di negara Melayu beraja yang dilimpahi sumber bumi seperti gas asli dan petroleum ini, Islam terus diamalkan dengan berpandukan hukum-hukum yang jelas. Masjid terus menjadi pusat penyebaran dakwah di kalangan rakyat Brunei yang jumlahnya tidak sampai 400,000 orang. Keindahan dari puncak menara ini mengimbau kenangan dan sejarah silam, mengingatkan kepada cabaran yang pernah dihadapi oleh Islam di bumi bertuah ini. Penghujung kurun ke-16 menyaksikan Spanyol mencabar kedaulatan Kesultanan Islam Brunei semasa zaman pemerintahan Sultan Saiful Rizal. Pencerobohan Spanyol ke atas Brunei selama 2 bulan antara April hingga Jun 1578 titik tolak dalam menentukan kelangsungan agama Islam di rantau ini. Maruah Islam akhirnya terbela dengan jihad umat pimpinan Pangeran Bendahara Sakam yang mengusir penjajah barat itu dari tanah Brunei buat selama-lamanya. Kenderaan ini sebahagian daripada keperluan penting 30,000 penduduk kampung air di daerah Brunei Muara. Tidak seperti zaman dahulu, bot penumpang dengan enjin berkuasa tinggi ini menjadi taksi air, menggantikan perahu tambang yang menggunakan tenaga manusia suatu ketika dahulu. Penggembara Itali Antonia Pigafetta yang berlayar bersama Ferdinand Magellan tiba di Brunei pada tahun 1521 semasa pemerintahan Sultan Bolkiah. Dia mencatatkan kampung air sebagai bandar yang dihuni 25,000 orang penduduk. Berikutan rancangan penempatan semula penduduk pada 1906, ramai penghuni kampung air telah dipindahkan ke daratan. Namun hari ini, perkampungan tradisi ini masih menjadi tempat tinggal kepada 30,000 penghuninya. Walaupun tidak kelihatan di sini, namun penghuni kampung ini rata-rata memiliki kereta yang diletakkan berhampiran jeti. Barangkali kerana mengekalkan warisan tradisi,
Banyakkan penghuni kampung ini lebih selesa terus tinggal di suasana begini. Tukang ngaji kan ya, Pak. Aman pembantu, mana bilang. Baik juga. Bagi pasangan suami istri tua yang tinggal di sini sepanjang usia perkahwinan mereka, kehidupan di kampung air tiada bezanya dengan di daratan. Rumah mereka dilengkapi bekalan air dan elektrik. Kelengkapan rumah yang moden memungkinkan mereka terus selesa tinggal di sini. Kerja-kerja memasak dan mengemas rumah tidak menjadi masalah kerana mereka mempunyai pembantu rumah. Demikianlah secepis kehidupan di kampung air yang sering menghadapi arus pasang surut Sungai Brunei, satu-satunya struktur perumahan yang unik di sini. Perkampungan tradisional ini dikekalkan sebagai sebahagian daripada budaya masyarakat Brunei yang tersendiri. Kami turut berpeluang menikmati kehidupan malam di kampung air Tamai Ujung. Dan untuk ke perkampungan itu, kenderaan ini pasti menjadi pilihan. Malam ini bertempat di rumah Ketua Kampung Tamai Ujung, Haji Mokti Muhammad Saleh. Majlis membaca zikir Syaraful Anam akan diadakan bersempena sambutan Maulidur Rasul. Kan anu kan tadi telefon kan kalau dapat anu. Mana membawa nih? Rumah Haji Mokti bukan sebarang kediaman. Ia menjadi tarikan pengunjung dari luar dan dalam negeri. Kerana keunikannya, Kampung Tamai Ujung ini pernah dikunjungi pemimpin dunia. Antaranya Nelson Mandela dan beberapa pemimpin dari Iran. Sudah menjadi kebiasaan zikir Syaraful Anam dibaca semasa sambutan Maulud Nabi, bercukur, berkhatan, khatam Al-Quran serta sambutan pernikahan. Assalamualaikum ya hayyal falahi. Assalamualaikum ya dhaw al-basair. Assalamualaikum ya dhaw al-basair. Assalamualaikum ya aliyal mafarir. Assalamualaikum ya Keindahan masjid ini tidak luput walaupun dilihat dari perspektif yang berbeza. Jami' Asr Hasanul Bolkiah bukan saja masjid terindah di Brunei, malah antara yang memikat pandangan di rantau Asia. Berluasan 60,000 kaki persegi, masjid yang indah ini lambang keagungan Islam di bumi Brunei. Muncul dengan dakwah berhikmah seawal abad ke-7 Masehi oleh pedagang Arab Islam yang singgah di pelabuhannya, Islam mula dikenali. Hari ini, Masjid Asr Hasanul Bolkiah mencerminkan kemakmuran yang dinikmati oleh bumi bertuah Brunei. Negara yang dianugerahi Allah kemewahan hasil purut bumi ini menjadikan syariat dasar hukum negara di samping kanun, adat istiadat dan rusam. Tamadun dan kebudayaan bersumberkan Al-Quran dan Sunnah tercetus daripada akidah syariah dan akhlak, melahirkan akal dan budi yang tertib lagi teratur, definisi kehidupan umat di rantau bertuah ini. Islam meninggalkan keberkatan dan kemakmuran di sepanjang laluannya.